وعلى هذا الأساس قام القياس فليس إلا إلحاق حادثة بأخرى في حكمها المنصوص عليه قصدا إلى تحقيق المصلحة التي لأجلها شرع ذلك الحكم. Begitu juga qiyas. Qiyas asas dia apa? Qiyas asas dia ialah satu perkara baru berlaku, tak tahu apa hukum. Tetapi ada satu perkara yang seperti sudah berlaku dan ada hukum. Maka di situlah berlaku qiyas. Okey. Dan qiyas itu sebenarnya ialah tahqiq maslahah. Okey. وهكذا قامت شريعة الله على تحقيق المصالح وظهر أن رعاية جلب المصالح ودرء المفاسد معتبرة لدى الشارع على الجملة وأن شريعته قد استهدفت مصلحة الناس على هذا الوجه وليس حكم إلا تجد وراءه مصلحة يهدف إلى تحقيقها. Mana tidak ada mana-mana hukum pun kalau kita kaji, kecuali kita akan dapati bahawa di sana ada maslahah yang nak dicapai. Wa dzalika ma yad'u ila an-nazar fi salahiyat al-masalih li'an tubna 'alayha al-hakam istiqlalan duna nazar ila syai'in akhar ma'aha aw dam salahiyatiha lidzalika wa hadha makhtalafa bihi al-fuqaha. Jadi tentang masalih mursalah yang dibinakan secara istiqlal, secara kita kata apa ni, bebas. Okey, tanpa melihat kepada yang lain. Boleh tak? Mana-mana perkara tu dibuat, ditentukan hukum berdasarkan maslahah tanpa dilihat kepada dalil-dalil yang lain. Boleh ke tak? Okey. Jadi inilah yang fuqaha khilaf. فالذين أنكروا القياس ينكرون كذلك من طريق أولى بناء الأحكام على المصالح وجدها لأنهم إذا أنكروا أن تكون العلة المعتبرة أساسا في تعدية الحكم إلى ما تحقق في هذا العلة أنكروا بالأولى أن يشرع حكم لمصلحة لم يرد عن الشارع شرع هذا الحكم معها. Ini saya ringkasnya bahawa siapa yang menolak qiyas, dia akan menolak istislah atau menolak masalah mursalah. Secara natural macam tu. Kalau qiyas pun mereka tolak, maka masalah mursalah akan ditolak juga. Sebab qiyas ni secara asasnya dah ada hukum yang kita kata peristiwa yang sepertinya, sedangkan masalah mursalah tidak. Dia nampak ini adalah maslahah. Jadi kalaulah qiyas tidak diterima, maka masalah mursalah lagilah tidak diterima. Ini kepada siapa yang menolak qiyas. Amma al-qailuna bil qiyas faqad dhahabu ila anna min hadhihi al-masalih ma dalla dalil muayyan ala ri'ayatiha wa i'tibariha fi nazar asy-syari' wa dhalika ma yusamma 'inda al-usuliyyin bi manasib al-mu'tabar wa maslahah mu'tabarah wa hadha huwa asas al-qiyas indahum. Okey, orang yang menerima qiyas mereka mengatakan bahawa maslahah ini sebenarnya ada dalil tertentu yang kita kena raikan. Okey, ataupun dari usuliyin ulama usul dia panggil manasib al-mu'tabar. Al-manasib al-mu'tabarah atau al-maslahah mu'tabarah. Sebab kita akan jumpa maslahah ni macam-macam. Ada maslahah mulghah yang tidak boleh. Dia nampak macam maslahah tapi sebenarnya tidak. Okey, tapi yang kita nak ambil adalah maslahah al-mu'tabarah yang diterima. Wa hadha huwa asasul qiyas indahum. Wa yatanawal hadha an-naw' jami' masalih allati syuri'a tahqiq al-ahkam. Jadi semualah mana-mana maslahah yang kita dapat capai matlamat yang kata maslahah mu'tabarah ni boleh diterima. Itu apa dia? Kahifzil aqli alladhi li ajlihi tahrim syurbil al-khamr wa ijabul hadd ala syaribiha. Ini contohlah ya. Okey. Jadi apa maslahah yang nak dijaga ni?
Okey. Jadi kalau apa ni maslahah tu ialah nampak ialah tujuan dia untuk menjaga akal, maka itu diterima. Okey. Contohnya ialah tahrim syurbul khamr, ijabul hadd ala syaribiha, wa hifzun nafs alladhi syur'a li ajlihi tahrimul qatl wa ijabul qisas. Ini contoh lagi. Itu untuk nafs, wa hifzul mal alladhi syur'a li ajli tahrimus sariqah wa qatl yad as-sariq wa hakadha. Wa minha ma qad tu'aridu maslahah ukhra hiya arba minha فيكون دليل على إلغائه لأن في مراعاة مفسدة ضياع تلك المصلحة الراجحة. Okey. Di sana ada dia ada nampak macam maslahah, tetapi dia bertentangan dengan maslahah yang lebih besar. Jadi di situ maka maslahah yang dipandang itu kena diilghaqkan, tidak dipakai. Kenapa? Kalau dipakai dia akan menghilangkan maslahah yang lebih kuat. Mana ada dua maslahah, ini maslahah kecil, ini maslahah besar. Jadi maslahah kecil itu tidak boleh dipakai, kena ambil yang besar. Jadi maslahah yang tidak dipakai ini dari usulin dia panggil maslahah mulghah. Dah belajar sebelum maslahah mu'tabarah, maslahah mulghah, dah. Wala yasihu ta'lil biha wala bina al-ahkam 'alaiha ittifaqan. Okey. Jadi masalah ini tidak boleh dipakai dan tidak boleh dibina hukum secara sepakat. Wa masalu lidzalika ma afta bihi Yahya bin Yahya al-Maliki ahad al-muluk al-Andalus wa huwa Abdurrahman ibn al-Hakam al-Umawi. Okey. Ini kalau kita tengok masalah mulghah, mana-mana kitab pun dia akan bagi contoh yang sama. Contoh yang sama, iaitu kisah Abdul Rahman bin Hakam al-Umawi ni. Dia ni khalifah. Khalifah ni dia ramai gundik. Hamba lah, hamba perempuan tu kita panggil gundik lah. Okey. Gundik ni biasa comel-comel lah dia ambil untuk jadi gundik dia. Mungkin orang Rom, orang mana-mana lah yang dijadikan hamba, dia orang pakai lah. Khalifah-khalifah ni ramai perempuan-perempuan dia. Permaisuri lain. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah dia telah melanggar pantang bulan Ramadan siang hari dengan salah seorang gundik dia. Okey. Jadi begitu, maka dia kena bayar kafarah. Apa kafarah dia? Kalau langgar pantang bulan Ramadan ni, apa kafarah dia? Nabil? Yang ada 3 Ustaz. Ya, apa dia? Yang pertama? Ta'am Siti Masakin. Okey. Lepas tu alamak lupa. Sekejap. Saya ingat Ustaz. Yang 4. Yang last puasa. Bebaskan hamba, lepas tu puasa. Dia berturut ke boleh pilih? Hilaf. Ya ke khilaf? Tapi berturut je. Dia boleh pilih antara 3 ke, ataupun yang pertama pilihan dia kena beri makan 60 orang miskin. Okey.
Kalau tak mampu, lagi apa dia? Bebas hamba. Ke bebas hamba nombor 1? Hmm. Bebas hamba nombor 1. Bebas hamba nombor 1. Hmm. Tak mampu bebas hamba, dia akan pergi nombor 2. Iaitu beri makan 60 orang miskin. Tak dapat juga pergi nombor 3, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Okey. Macam tu ke? Ke macam mana? Ayo. Jad, macam mana Jad? Kafarah pula tu puasa Ramadan berapa? Saya tahu betul Ustaz, ikut turutan lah. Kalau tak mampu buat yang pertama baru pindah kedua dan baru ketiga. Ya ke? Ke benda tu takhir? Boleh pilih antara tiga-tiga ni? Tidak boleh. Khilaf. Macam Nabi kata tu, khilaf. Betul Ustaz. Kan? Khilaf benda ni. Okey. Cuma yang menjadi masalah di situ ialah dalam mazhab Maliki, dia khiyar. Boleh pilih. Pilih nak mana satu. Okey? Boleh pilih nak mana satu antara tiga-tiga ni. Jadi, kalau boleh pilih, confirm lah raja ni akan bebaskan hamba. Sebab hamba dia ramai. Kalau macam tu, dia boleh langgar tiap-tiap hari lah. Hari ni langgar bebas orang hamba. Esok langgar bebas orang. Lusa langgar 30 hari tu tak puasa belaka pun tak apa. Boleh bebas hamba. Jadi, mufti ni, ulama ni yang beri fatwa kepada, itu nama dia Yahya bin Yahya al-Maliki ni, dia mazhab Maliki. Dia nampak maslahah. Dia pun kata kat raja, dia kata kafarah dia ialah kamu mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Ini nampak masalah tu. Sebab bagi dia, kalau dia fatwa akan boleh pilih, tiap-tiap hari lah orang ni akan langgar ni. Dia ada hamba ramai. Maka dia kata, tak ada pilihan 2 bulan berturut-turut. Dia cari hak mana yang paling susah supaya raja tu tak ulang perbuatan dia. Masalah tak nampaknya tu? Kan nampak masalah di situ kan? Tapi apabila dia buat macam tu, dia telah menghilangkan masalah yang lebih besar. Apa dia masalah yang lebih besar? Masalah yang pertama ialah bebas hamba. Sebab Islam tak suka perhambaan ni. Benda tu benda yang boleh, tapi kalau boleh dibebaskan lah. Jadi bebas hamba tu yang nombor 1. Yang nombor 2 ialah memberi makan 60 orang miskin. Sebab itu akan melibatkan orang lain. Bebas hamba ni melibatkan orang lain. Beri makan 60 orang miskin ni melibatkan orang lain, masyarakat. Tapi kalau puasa 2 bulan betul, dia hanya untuk diri dia. Jadi masalah itu masalah yang lebih kecil. Pada pandangan, okey. Jadi pada pandangan Yahya bin Yahya tadi, hak tu paling besar. Untuk elak berlaku lagi. Tapi benda tu benda yang ulama lain tidak menerima. Sebab apa? Masalah ni kecil berbanding dengan masalah bebas hamba dan beri makan 60 orang miskin. Jadi dinamakan masalah Yahya bin Yahya ni masalah mulghah. Tak akai. Jelas benda tu? Ustaz, nak tanya. Ya. Kalau macam ni dia tak tengok ilah sebab apa kafarah tu disyariatkan? Okey. Ilah dia apa? Kafarah disyariatkan? Saya rasa tak nak dia ulang. Bukan tak nak diulang.
Dia kafarah ni disyariatkan untuk apa? Untuk apa ni kita kata menebus kesalahan dia. Kafarah tu ialah untuk menebus kesalahan dia. Macam kita sumpah. Wallahi, esok aku nak pergi UAE. Tiba-tiba esok tak pergi. Contohnya. Maka dia kena bayarlah kafarah dia. Kafarah tu sebab apa? Okey, kafarah tu sebab nak menampung kesalahan dia tu yang dia bersumpah dengan nama Allah dia nak buat satu, tiba-tiba dia tak buat. Jadi dengan dia membayar kafarah tu, maknanya dosa dia tak adalah. Dimaafkanlah sebab dia dah bayar dah kafarah tu, tebusan dia tu. Okey. Jadi kafarah sumpah ada juga. Apa dia kafarah sumpah? Jad. Kafarah sumpah apa, Jad? Apa dia? Salah satunya beri apa ni, makan kepada orang miskin. Berapa orang? Atau kafaratun ta'amu masakin. Saya tak pastilah berapa, Ustaz. Tapi bukan seorang lah. Berapa? Saya tak tahu, Ustaz. Ya, Jad hafal tak ayat Quran tu? Hah? Hafal tak ayat tu? Ayat tu La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum tu. ingat, Ustaz. Apa dia? Kamu baca ayat macam tak betul je ni. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman fa kafaratu it'amu 10 masakin. Nampak tak isyarat tu? Kamu tak sebut tadi. Ada, Ustaz. Saya terpergi ayat lain tadi, Ustaz. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Okey, maknanya kafarah sumpah ni dia ada dua peringkat. Peringkat pertama dia boleh pilih antara tiga. Tak boleh, dah tiga-tiga ni tak mampu. Baru pergi kali yang bahagian kedua tu puasa. Dia kafarah dia ialah it'amu 10 masakin. Boleh makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan yang kebiasaannya yang kamu beri makan kepada ahli kamu, keluarga kamu. Au kiswatuhum, ataupun beri pakai 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau bebas hamba. Faman lam yajid, siapa yang tak mampu tiga-tiga ni, salah satu daripada tiga ni, fasiyam salasati ayyam, puasalah 3 hari. Dia kenapa buat ni? Itu nak tebus dosa, kesalahan yang dibuat. Okey. Jadi dalam ke Yahya bin Yahya tadi, ulama-ulama lain tidak menerima. Mereka mengatakan ini masalah mulghah. Boleh pakai. Sebab apa? Sebab dia tu'ariduhu maslahatun ukhra hiya arba minha. Dia bertentangan maslahat lain yang lebih besar daripadanya. Okey, contoh lain yang kita kata masalah mulghah ni, wa min dhalika taswiyah fil miras bainal akh wal ukht mura'atan litaswiyah bainahuma fil birri wa ittihadi darajatil qurabah fihima. Contohnya ialah masalah orang pandang bahawa nak bagi harta pesaka kena samakan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Dia kata tak adil lah anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Kan dia tu anak belaka, dua-dua tu. Dia segi level sama, anak. Kalau anak dengan cucu mungkinlah beza. Ni anak, dua-dua anak. Jadi, sepatutnya bagi sama rata lah.
Kalau anak lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, nampak macam tak adil. Jadi dia kata, dari segi maslahahnya, kita kena bagi sama rata. Sebab apa? Sama dari segi korobah dia. Anak belaka. Mungkin orang nampak dari satu sudut, ini masalah lah. Tetapi, apabila dia meraihkan masalah itu, dia akan bertentangan dengan masalah satu lagi. Itu masalah apa? Masalah syarak. Syarak menyatakan bahawa anak lelaki, anak perempuan, pusaka tak sama. Sebab Allah SWT, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Faqad ra'a fi dhalika ma 'ala ar-rajul wal mar'ah min takalif wa ma lahuma min hajat wa ma likullayhima min markazin fil mujtama' al-insani. Syarak dia meraihkan dari segi tanggungjawab keduanya, maka syarak membezakan antara lelaki dengan perempuan. Dari segi logik memang nampak, dari segi zahir memang nampak bahawa anak lelaki itu memang dapat banyak, orang perempuan dapat sikit. Tapi dari segi hakikatnya tak gitu. Nampak je lelaki dapat banyak. Tapi anak lelaki dia akan distribute duit tu, harta tu. Dia kena bagi nafkah kepada anak bini dia dan sebagainya. Tapi orang perempuan, dia dapat separuh daripada lelaki, tapi itu untuk diri dia, dia tak perlu belanja untuk anak dia, perlu belanja untuk suami dia, untuk siapa-siapa, tak, itu untuk dia. Jadi mana sabarlah dia dapat separuh. Mungkin separuh dia tu, kalau dia simpan lebih banyak daripada hak dapat adik lelaki dia ataupun abang lelaki dia tu. Jadi masalah syarak kat situ. Jadi kalau orang cuba nak sama ratakan, itu nama dia maslahah mulghah. Tak boleh pakai. Wa minha ma lam yakum dalilun muayyan ala i'tibarihi aw ilghaihi. Wa hiya allati sakata anha asy-syari' wa lam yurattib ala wafqiha hukman wa laysa laha aslun muayyan tuqasu alaihi. Di sini ada satu lagi maslahah yang tidak ada dalil syarak. Syarak tak ada pun. Tak ada mana-mana asas untuk dikiaskan. Kal maslahah allati rattaba 'alaiha al-Hanafiyah al-hajr al-mufti al-majin. Contohnya maslahah yang dalam mazhab Hanafi ini maslahah yang tidak ada dalil, iaitu al-hajru ala al-mufti al-majin. Sekat mufti yang majin ni yang buat fatwa sembrono macam tu. Okey. Itulah kata mufti yang buat fatwa sembrono. Maka dalam mazhab Hanafi kata kita sekat. Sekat mufti daripada berfatwa tak ada dalil. Itu tak ada dalil. Sekat mufti daripada berfatwa itu tak ada dalil. Itu yang kata yang tidak ada dalil tu. Antaranya lagi mazhab Maliki, taqrirul muttaham bisariqah liyuqir. Iaitu dalam mazhab Maliki satu masalah yang dia kata masuk dalam ni ialah kita kata apa? Nak dapatkan pengakuan daripada orang yang dituduh. Mazhab Maliki boleh kurung orang tu dan boleh dipukul.
Okey. Ini ada satu kontroversi kan? Kontroversi. Kita asasnya ialah orang itu tidak bersalah kecuali ada dalil menunjukkan dia bersalah. Tapi sekarang ni tak ada dalil apa-apa. Jadi nak dapatkan bahawa dia ni bersalah, dipukul dia. Sehingga dia mengaku bahawa dia bersalah. Dalam mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki boleh. Tapi ada syarat dia lah. Contohnya ni, itu as-sariqah ni, orang yang mencuri ni. Dia ni memang orang kenal kaki curi. Memang kegiatan dia orang kampung dah tahu. Barang hilang, dan orang cek ada di rumah dia barang tu. Tapi tak ada satu saksi pun yang tengok dia mencuri. Sebab dia mencuri ni kena ada saksi. Apabila dia dipanggil, ditangkap, dia kata saya pun tak tahu macam mana barang tu ada dalam rumah saya. Dia kata saya tak buat tu. Entah siapa-siapa tahu bahawa barang tu dalam rumah saya tak tahu. Kata. Sedangkan secara logiknya memang dialah yang curi. Takkanlah barang tu boleh ada dalam rumah dia. Tapi dia tak mengaku. Maka di mazhab Maliki boleh pukul dia sehingga dia buat pengakuan. Okey, boleh kurung dia supaya dia mengaku. Jadi ada tak dalil tentang tu? Tak ada. Maka dikira itu adalah satu maslahah yang tersendiri yang tidak ada yang menyokong. وما إلى ذلك من المصالح التي لم يشرع الشارع عندها حكما ولم يشهد لها أصل معين بالاعتبار. Yang tidak ada apa asas ataupun dalil. Jadi dalam masalah ni boleh tak kita pakai? Yang ni yang khilaf. Yang ada dalil itu boleh pakai, kita pakai qiyas, tak ada masalah. Yang bertentangan dengan qiyas yang lebih kuat, dengan maslahah yang lebih besar, itu memang ulama tolak. Okey. Tapi yang sekarang ni ialah yang memang tidak ada dalil. Yang pertama tadi, maslahah mu'tabarah yang ada dalil, tak ada masalah diterima. Maslahah mulghah yang ada dalil tapi bertentangan dengan yang arjah, rajih, maka itu ditolak, itu tak ada masalah. Tapi sekarang memang masalah ni tak ada dalil. Maka apabila tak ada dalil, maka di situlah berlaku khilaf. Yang kita kata masalah mursalah tadi tu. Ataupun maslahah al-mursalah. Yang dia masalih. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi bina' al-ahkam 'alayha faradaha ta'ifatun minhum wa zahabu ila 'adami i'tibari ayyi maslahatin lam yashhad laha aslun mu'ayyan bil i'tibar. Okey, dalam masalah ni ada golongan yang mengatakan masalah ini tidak boleh dipakai sebab tak ada dalil. Wa zahabat ta'ifah ila i'tibariha wa jawazu binal ahkam 'alaiha wahdaha istiqlalan. Okey. Ada golongan yang menerima boleh kita binakan hukum secara istiqlal, secara bebas, secara dia tersendiri. Wa dzakaru anna min hadhihi ta'ifah Malik wa Ahmad bin Hanbal wa ta'ifah ukhra zahaba ila i'tibariha bi syarti qurbiha min al-usul al-'ammah. Okey. Wa dzakaru anna min hadhihi ta'ifah Malik, okey, yang kata boleh tu Malik wa Ahmad bin Hanbal wa ta'ifah ukhra zahaba ila i'tibariha bi syarti qurbiha min al-usul al-'ammah. Ada sebahagian mereka kata boleh juga diterima, asalnya tak diterima, tapi kalau sekiranya dia dekat hampir kepada usul ammah, okey, maka boleh diterima. Wa min haula'i mu'zam al-Hanafiyah wa Syafi'iyah. Wa yara al-Ghazali annaha in waqa'at fi martabatil at-tahsin wat-tazyin lahum tu'tabar illa idza syahida laha asl mu'ayyan bi'tibar fi nadhar syari' wa in waqa'a fi martabat daruri fa huwa ila qubuliha amil. Kata Imam Ghazali dia tafsirkan lagi.
Dia kata kalau sekiranya masalah ini cuma sampai peringkat tahsiniyah. Yang kita belajar kan, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kalau masalah tu hanya peringkat tahsiniyat je, itu tidak boleh dalam tu'tabar, tak diambil kira. Melainkan kalau ada dalil yang tertentu yang boleh kita ambil kira daripada syarak. Wa in waqa'at fi martabatid daruri, kalau benda tu sampai martabat daruri, fahuwa ila qabuliha amil. Kata Imam Ghazali, aku cenderung pada terimalah. Wa in waqa'at fi martabatil haji faqad ra'a fil mustasfa raddaha. Kalau peringkat tu peringkat hajiat je, maka dalam kitab mustasfa Imam Ghazali kata ditolak. Wa fi Syifa'il Ghalil qabuliha, tapi dalam kitab dia yang bernama Syifa'il Ghalil dia kata boleh terima. Wa nusiba ilaihi kadzalika annahu la yaqul bil masalih al mursal illa idza kanat daruriyatan wa qat'iyatan wa kulliyatan. Ada juga yang mengatakan bahawa pendapat Imam Ghazali ialah dia tidak menerima masalah mursalah melainkan kalau sekiranya masalah itu peringkat dia daruriyah sahaja. Daruriyah, qat'iyah, kulliyah. Daruriyah. وعن هذا اختلاف بين الفقهاء في اعتبار مصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها استقلالا وتحقيق قربها من الأصول وعدم قربها حدث بينه خلاف في بعض الأحكام الشرعية مبنية على المصالح المرسلة. أوكي. على أن الجمهور من العلماء يرى اعتبار المصالح المرسلة ويتضح من النظر في المذاهب الفقهية أن كثير من الأحكام تقوم على اعتبارها ولا سيما المذاهب الأربعة وبعض طوائف الخوارج ويروى ردها أهل الظاهر والشيعة ممن لا يرون العمل بالقياس ووجهتهم في ذلك ظاهرة وهذا بعض ما حدثت في حكم خلاف بسبب ذلك. Jadi secara ringkasnya bahawa mazhab jumhur, mazhab Imam 4, mereka menerima secara asasnya masalah mursalah. Yang tolak masalah mursalah ialah Zahiriyah dengan Syiah. Okey. Tapi walau macam mana pun secara praktikal Syiah pun terima masalah mursalah. Walaupun mazhab dia kata tak, tapi secara praktikalnya dia terima. Sebab saya terbaca, saya ada satu tesis yang saya jadi examiner, tesis PhD seorang pelajar Iran. Dia buat tentang masalah mursalah dalam undang-undang keluarga Islam di Iran. Dia memang dia kata mazhab Syiah dari segi konsep ni tak menerima, tapi apabila dia tengok dari segi apa yang ada dalam akta-akta dia tu, banyak yang diambil ini adalah berdasarkan maslahat. Jadi dari segi itu maknanya mereka menerima secara tidak langsung masalah mursalah. Okey. Okey, ni ambil beberapa contoh. Ruwiya an Anas bin Malik an Hudzaifah ibn Yaman. Ini contoh masalah mursalah. Ruwiya an Anas bin Malik an Hudzaifah bin Yaman kan yughazi ahli Syam wa ahli Iraq fi fath Armenia wa Azerbaijan fa afza'ahu ikhtilaf an-nas bil Quran. Ini pada zaman Sayyidina Uthman. Makna manusia, orang-orang ketika itu mereka khilaf dari segi Quran. Yang ni kata yang ni baca salah, yang ni kata tak, kamu yang salah, kami yang betul kan. Itu zaman Sayyidina Uthman ni yang menyebabkan satu peristiwa besar yang berlaku yang akhirnya menjadi masalah Uthmani. Faqala li Uthman ya Amirul Mukminin adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab kama yakhtalifu al-yahud wan nasara. Maka dikatakan kepada Sayyidina Uthman, wahai Amirul Mukminin,
selesaikan masalah ni. Sekarang orang tengah berkhilaf dalam Quran ni. Jangan pula kita jadi seperti Yahudi dengan Kristian pula. Fa arsala Utsman ila Hafsah ummil mu'minin an arsili ilayya bis-suhuf nansukhaha min masahif summa narudduha alayki. Jadi Utsman tahu antara orang yang menyimpan mushaf yang tertulis ialah Hafsah binti Umar. Okey. Maka Utsman pun minta Hafsah binti Umar beri pinjam kepada dia mushaf yang ada pada dia untuk dia salin. Kemudian Utsman kata, lepas kami salin, kami hantar balik. Maka arsalat Hafsah biha ila Utsman. Fa arsala ila Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As, Rahman bin Haris ibn Hisham fa amarhum an yansakhu al-suhuf fil masahif. Jadi Sayyidina Utsman menugaskan beberapa orang untuk salin. Antaranya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Rahman bin Haris bin Hisham. Salin, setiap orang salin. Buat naskah-naskah yang sama seperti yang naskah yang ada pada Hafsah binti Umar. Okay, kita kena ingat bahawa Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Okay. Asalnya tidak ada siapa pun yang kumpul satu mushaf. Sebab Nabi SAW dia ada beberapa orang penulis wahyu. Yang hafal Quran itu ramai. Tapi yang tertulis ni tidak ramai. Ada beberapa orang saja yang menulis, yang kita kenali sebagai penulis-penulis wahyu. Jadi tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang mempunyai komplit Quran yang komplit. Pasal apa? Apabila Nabi dapat wahyu, Nabi pun panggil penulis-penulis wahyu tulis. Okey, ada kalanya tidak semua datang. Hari ni ABC datang. Okey. Kemudian panggil esok pula ABC ni, AB datang, C tak datang dan sebagainya. Jadi memang tak ada siapa yang komplit. Sebab bukan setiap orang tu datang setiap kali. Jadi oleh kerana itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar kan berlaku perang, perang Yamamah, lawan Musailamah bin Kadzab, ramai hafal menghafal Quran ni dah meninggal. Jadi di situlah difikirkan di atas cadangan Sayyidina Umar supaya kumpulkan Quran, jam'ul Quran fi ahdi Abu Bakar. Okey, walaupun Abu Bakar mula-mula tak nak, dia kata Nabi tak pernah suruh buat macam ni. Tapi Abu Bakar Umar kata tak, inilah sepatut kena buat. Sebab nanti orang tak adalah Quran yang komplit. Maka dikumpulkanlah Quran tu sehingga menjadi komplit. Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan diriwayatkan bahawa ayat yang terakhir yang dikumpulkan, sebab cari-cari tak ada. Bukan ayat yang terakhir diturunkan ya. Ayat yang terakhir yang dikumpulkan. Mereka ada satu ayat saja tak jumpa siapa yang catat ayat tu. Iaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Yang tu yang orang kadang-kadang orang hafal tu, orang buat amal tu. Ja'akum rasulun. Okey, diriwayatkan ayat tu yang mereka tak jumpa siapa simpan. Akhirnya jumpa. Maka komplitlah mushaf itu dan disimpan. Antara yang menyimpan ialah Hafsah binti Umar lah. Dikumpul. Ia sebab itulah apabila Sayyidina Utsman nak salin mushaf, diminta daripada Hafsah. Sebab dia yang punya satu-satunya Quran yang komplit. Jadi disalin. Dengan tidak dinafikan di sana, ada ramai yang menyimpan mushaf ni. Mushaf yang tak komplit ni. Okey, sebab Sayyidina Abu Bakar bukan dia kumpul semua atau komplit tu dia. Tak, dia biarkan semua. Jadi masing-masing ada.
Jadi apabila yang tak komplit ni ada yang salin, ada apa, mungkin berlaku di sana, ialah orang salin kadang-kadang salah salin. Kamu pun salah salin. Okey, yang kamu buat apa ni assignment tu, kamu salin daripada internet, pun salah. Okey, yang kamu salin daripada internet middle apa ni midterm tu pun banyak salah. Dalam internet lain kamu tulis lain. Jadi bermakna salin tu boleh lari. Ke tak betul kamu ambil daripada internet? Betul juga kan? Tapi kamu salin salah kadang-kadang. Jadi maknanya itu terbukti. Jadi apatah lagi apabila orang menyalin Quran dengan tulisan tangan, hak asalnya dah tak berapa clear. Ini yang clear semat dalam internet pun kamu tersalin salah juga. Jadi hak tulisan tangan nak salin memang ada. Okey. Jadi sebab itu pada zaman Sayyidina Osman berlaku perbalahan ni, orang kata lah bukan macam ni bukan macam ni. Jadi apa Sayyidina Osman buat? Okey. Summa ba'sa Osman fi kulli ufuq bi masam musaif allati nasakhuha. Ya, Osman pun hantar setiap tempat, setiap kawasan dia hantar satu mushaf. Summa amara bima siwa dzalika min as-suf an yuhraq. Kemudian mana-mana siapa yang ada simpan mushaf lain dibakar. Dikupung dan dibakar. Hatta yajma'an nas ala qira'atin wahidatin wa yartafi' min bainihim al-khilaf. Sehingga orang baca hanya satu mushaf dan tak ada khilaf lagi. Wa qad aba alaihi dzalika ba'd ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qila fihi harraq masahif. Okey. Jadi tindakan Sayyidina Osman ni ada setengah sahabat dia tak setuju. Bakar apa ni mushaf-mushaf yang lain tu. Sehingga ada juga menggelar Sayyidina Osman. Dia kata harraq masahif, pembakar Quran dia ni. Wa mimman khalafahu Abdullah bin Mas'ud. Okey, Ibn Mas'ud antara salah seorangnya yang tak setuju. Wa maradu zalikal khilaf ila i'tibar maslahah allati qasada ila Utsman min tahriq al-masahif. Khilaf di situ kenapa? Ialah ada maslahah. Utsman nampak itu maslahah. Tapi tak ada dalil. Ada dalil suruh bakar mushaf? Tak ada. Yang ada dalil suruh jaga mushaf, bukan dibakar. Jadi ini maka Ibn Mas'ud tak setuju. Okay. Jadi ayasihu an yakuma 'alaiha hadzal hukm am la yasih? Boleh tak hukum ni berdasar pada maslahah begitu? Tak ada dalil apa-apa ni. Tapi apa yang Sayyidina Osman tu buat adalah satu maslahat yang besar. Tapi tak ada dalil. Jadi sebab itu apabila begitu ada sahabat yang tak setuju. Mana boleh buat tak ada dalil untuk bakar mushaf ni? Itu satu contoh. Okey, kita ambil contoh yang lain. Okey, ni hak kita sebut tadi. Boleh tak pukul orang yang ditahan, orang yang dituduh sehingga dia mengaku dia buat benda tu? Okey, muka surat 234. Zahaba Malik ila jawaz as-sijni fi at-tuhmah wa in kana as-sijnu naw'an min al-'adab. Malik kata boleh dikurung di orang yang dituduh masuk jail, dikurung dalam lokap. Sekalipun kurung dalam lokap itu sebenarnya sudah ke satu seksaan dah tu, azab tu. Kurung dalam lokap azab oi. Tak percaya, cubalah masuk sekali. Bukan masuk jail, masuk lokap je. Sehari semalam dah cukup lah. Betapa seksanya. Kata orang lah, hak dah masuk. Kalau kita tak masuk, kita okey je kan. Cubalah rasa sekali, baru tahu. Azab.
Wa madha ba'du ashabi ala jawaz ad-darbi aidan. Okey, ulama Malikiyah lebih lagi. Dia kata bukan sekadar kurung, pukul pun boleh. Supaya dia mengaku. Wa illa ta'adzara istikhlas al-amwal min aidi as-surraq wal ghassab. Jadi kalau tidak, macam mana nak dapatkan harta daripada tangan pencuri ataupun perampas? Wa katsiran ma adda zalika ila zuhul amwal wa istikhlasiha minhum. إذ قد يتعذر إقامة البينة عليهم والتعرف على مكان الأموال فدعت المصلحة إلى تعذيبهم محافظة على الأموال ودرء للفساد. Orang ni ditangkap kerana mencuri, dituduh mencuri. Saksi tak ada. Tapi ada dalil-dalil menunjukkan memang dialah yang mencuri. Tanya dia tak mengaku. Okey. Contohlah kita kata kalau zaman sekarang lah, untuk mudah ni sebagai contoh simple je lah. Contohnya orang tuduh dia curi kereta tapi tak ada bukti apa-apa, kereta pun tak ada pada pemilikan dia, tak tahu kereta tu memang tak ada, tapi orang tahu dia lah, tak ada saksi. Apabila dia dituduh dan ditangkap, orang jumpa, okey, kereta tak jumpa tetapi contohnya barang yang orang tinggal dalam kereta jumpa kat dia. Okey, bermakna kereta tu diambil juga. Macam mana tahu, mana boleh barang ada kat dia? Jadi orang tuduh dia curi kereta. Dia kata tak. Jadi macam mana barang dalam kereta ni ada pada kamu? Dia kata, saya pun tak tahu macam mana boleh ada. Macam mana tu? Saksi tak ada. Jadi ketika itu nak dapatkan kereta boleh kurung dan pukul dia sehingga dia murka. Sebab apa? Sebab tanda-tanda menunjukkan bahawa dia yang curi. Itu dah mazhab Maliki. Kalau tidak, dia kata macam mana harta tu dapat diambil? Sebab tak tahu kat mana, dia yang tahu kat mana dia sembunyikan. Jadi untuk dapatkan itu maslahah dia tu, untuk dapatkan harta itu maslahah. Maka di situ boleh. Wa khalafa fi dhalika katsirun min al-fuqaha min arbab al-mazhab ukhra bina'an ala anna fi dhalika ta'diban liman lam yasbut alaihi jurmun wa huwa bari ma lam yasbut alaihi dhalik wa laysa min al-maqtu' bihi an yuaddi ila natijatin. Okey, tapi ramai di antara fuqaha yang tak setuju. Dan mazhab lain tak setuju. Kenapa? Kerana kurung dan pukul itu adalah satu ta'zib, satu seksaan kepada orang yang tidak sabit lagi dia tu salah. Okey, sebab kaedahnya setiap orang adalah bebas, tidak bersalah kecuali dibuktikan bersalah. Dia belum dibuktikan bersalah, kenapa dah dikurung berapa, dah dia dipukul? Kata mazhab lain. Jadi ada logiknya juga. Tapi yang Maliki tadi nampak masalah dia pun betul juga. Jadi oleh kerana itu jadilah khilaf dan nampak maslahah mursalah ni. Okey, kita berhenti setakat ni dulu ya. Okey, kedatangan Zamrin. Aina Zamrin? Wujud?